Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak 4PK cikgu ya. Jadi hari ni kelas kita hari ni jam 12.30 ya, 12.30 hingga 1.30. Jadi untuk PDPR kita hari ni kita nak sambung balik bab 4 ya, bab 4 dan cikgu gunakan medium PowerPoint yang cikgu record ni ya, supaya anak-anak nanti kalau tak ada line pun, sebab kalau kita buat Google Meet, cikgu sangat risau ada rakan kita yang tak dapat mengikuti bersama dengan kita ya, masalah kekangan lain talian ya. Jadi cikgu buat keputusan untuk record, nanti anak-anak boleh tengok, boleh sentiasa tengok ya. Untuk bab 4 ni kita dah masuk dah masa waktu sekolah hari tu, jadi kita nak sambung je. Kalau anak-anak ingat tak lagi bab 4 ni kan kita dah masuk berkaitan dengan BMA, British Military Administration ya, BMA. Dan lepas tu kita masuk dengan Melayu Union. Melayu Union tu kan pentadbiran British yang British buat sehingga menimbulkan banyak reaksi oleh masyarakat, oleh penduduk kan. Ada yang menyokong, ada yang menentang, dan cara mereka menentang macam mana kan. Lepas tu kita pun ada tengok penyerahan Sarawak ya, penyerahan Sarawak. Dan hari ni kita nak tengok berkaitan dengan penyerahan Sabah pula. Penyerahan Sabah kepada kerajaan British ya. Cikgu pergi sepintas lalu ya. Latar belakang selepas kekalahan Jepun ya, British BMA tadi diperkenalkan di Sabah. Kota Kinabalu bebas daripada kawalan tentera Jepun. BMA diketuai oleh CFC McCaskey. BMA berusaha untuk mengembalikan keamanan ya. Cikgu buat highlight sikit ya. Berusaha untuk mengembalikan keamanan ya, keamanan ni dan ketenteraman ya. Baik. Jadi apa faktor penyerahan kepada Sabah? Kalau anak-anak ingat, kalau faktor penyerahan Sarawak kan kita ingat kan, disebabkan oleh masalah tiada perluasan tahta kan. Lepas tu desakan British kan. Ini faktor penyerahan Sabah. Yang pertama ialah memenuhi kepentingan British ya, memenuhi kepentingan British. Kurang nampak merah ya, dengan kuning lah. Memenuhi kepentingan British. Okey, meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Lepas tu masalah kewangan oleh SBUB ya. SBUB ni ialah Syarikat Berniaga Utara British yang telah menandatangani satu perjanjian dengan kerajaan British pada 26 Jun 1946. Sabah menjadi tanah jajahan British dan ditadbir oleh Governor yang bertindak sebagai kerajaan. Governor British pertama di Sabah iaitu Sir Edward Twin. Sir Edward Twin. Jadi ini ada 3 faktor utama faktor penyerahan Sabah ya. Faktor penyerahan Sabah tadi kalau kita lihat ya, yang pertama tadi memenuhi kepentingan kan. Memenuhi kepentingan. Yang pertama tadi memenuhi kepentingan. Yang kedua ialah kita nak meneruskan dasar British, dan yang ketiga ialah masalah kewangan. Masalah kewangan ni sama juga yang dihadapi di Sarawak ya. Okey. Perdana Menteri Britain Clement Attlee pada ketika itu sedang selesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka ya, India dan Burma. Sabah berpotensi menggantikan jajahan tersebut. Jadi bila mana masa tu Britain ya, kerajaan British ingin nak beri kemerdekaan kepada negara yang telah dijajah ya, seperti Sri Lanka, India dan Burma. Jadi dia nak cari pengganti, dia kata Sabah berpotensi untuk menggantikan jajahan tersebut ya. Sabah mampu membekalkan sumber bahan mentah dan kawasan pasaran Sabah ya. Yang kedua ialah meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Sabah menjadi negeri naungan British. Okey. British kuasai perhubungan luar. Nampak? Tak nampak ya, tak apa. Nak tengok. Okey. British menguasai hubungan luas negeri dan pertahanan Sabah. Keadaan ini mendorong SBUB untuk membuat keputusan untuk serahkan Sabah kepada British ya. Yang ketiga masalah kewangan. Sebelum tinggalkan Sabah, tentera Jepun telah musnahkan Chesterton. Jepun musnahkan Chesterton, Kudat, Sandakan. Kerosakan ini memerlukan kos yang besar, Jadi boleh kaitkan dengan Jepun ya. Dan tidak mampu ditanggung. Pihak syarikat bersetuju serahkan. Syarikat bersetuju. Syarikat tadi lah SBUB tadi ya.
sedangkan Sabah. Okey. Bandar sedangkan sebelum dan selepas. Ini boleh tengok dalam buku teks asal ada, kan? Dalam buku teks anak-anak ada muka surat 100, ada muka surat 114, 115. Inilah antara dia punya ilustrasi ya. Bandar sedangkan sebelum, selepas. Boleh nampak ni anak-anak kemusnahan ni. Kemusnahan yang berlaku ya. Okey, reaksi penduduk ya. Kalau kita bincang berkaitan dengan penyerahan ya, penyerahan sesebuah negeri ya. Sama juga di Sarawak itu kan. Penyerahan dia telah menimbulkan pelbagai reaksi kan. Banyak sangat ya reaksi. Cuma kalau Sabah ni tak nampak ketara sangat, tapi berlaku penentangan juga lah. Reaksi dia, penyerahan Sabah tidak mendapat tentangan daripada rakyat tempatan ya. Di Sabah tak dapat tentangan ya, kurang mendapat tentangan ya, tidak mendapat tentangan. Saya kumpul, dia tak nampak tak apa, anak-anak lihatlah ya, dalam buku pun ada ya, tidak mendapat tentangan. Kerana yang pertama dasar British menindas kegiatan berpersatuan, menghadkan peluang dalam pentadbiran. Dia menindas kegiatan persatuan. Kalau dekat Sarawak itu, dekat Tanah Melayu, banyak persatuan-persatuan yang cuba membantah kan. Tapi dekat Sabah ni British dia menindas sehingga persatuan-persatuan kurang, tak muncul lah ya. Menghadkan peluang dalam pentadbiran. Yang kedua, kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan ya. Jadi apa yang dasar British dia buat, dia menindas ni, dia awalnya persatuan sangat susah untuk ditubuhkan di Sabah. Penduduk terdiri daripada pelbagai etnik dan mempunyai perbezaan. Okey. Dekat Sabah tu sendiri payah sebenarnya ya nak menyatukan ya, sebab mempunyai pelbagai etnik dan perbezaan dalam aspek berikut: bahasa, perbezaan dalam bahasa ya, betul dalam budaya, dalam sistem kejayaan, pertempatan dan ekonomi. Kalau ini menyebabkan pemimpin Sabah susah untuk menghimpunkan semua. Susah yang cikgu highlight merah ni susah. Namun terdapat persatuan yang ditubuhkan, ada beberapa lah ya. PAS-PAS, Persaudaraan Kebangsaan Melayu di Sabah, Barisan Barib ya, Barisan Pemuda Sabah. Jadi apa yang dia buat? Ini antara yang dia buat lah. PAS-PAS, Persaudaraan Kebangsaan dan Barib ya. Pada awalnya penubuhan organisasi ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi ya. Pemimpin persatuan bergerak aktif dalam membangkitkan kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat setempat. British bimbang pengaruh ini akan menggugat, British mula mengawasi. Mesti ya, mesti bila British dapat melihat benda tu mengancam ya, mengancamnya, mulalah dia mengawasi ya, betul menindas ya. British bertindak secara halus menindas kegiatan ini dan melumpuhkan gerakan. Bermakna gerakan persatuan tidak dapat menyeluruh ya, tak dapat menarik ramai orang ya. Tindakan British dibuat apa? Menawarkan kenaikan jawatan, menawarkan jawatan atau kenaikan pangkat, pindahkan ahli dan pemimpin aktif, dipindahkan ahli yang aktif ni ke bandar lain. Kesan dia jadi lemah, kerana masalah kewangan, kekurangan pemimpin. Ya. Tengok ya, dia punya, kita kata cara halus ya. Ini pertubuhan Barib tadi, pemimpin dia Pangeran Muhammad Yusof ya. Ini antara pemimpin lah. Tindakan telah dihantar ke SITC. HM Saleh ditawarkan bekerja, Mandu Sarif pulang ke Indonesia, Iman Suhaili berpindah ke Labuan, Seruji Yaakob menyertai Khairat Jemaah Muslimin KJM. Ini sama juga ni dengan pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Labuan ya, Tengku Nordin, Zakaria Gan, Apong Kerahu, semua kena dipindahkan, ditukarkan ya. Nanti anak boleh tengok ya. Okey, dasar British, kepentingan sosial dasar British tadi menghadkan peluang dalam pentadbiran. Yang kedua, kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Penyerahan Sabah dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran. Okey, memajukan bidang perniagaan, jaringan perdagangan, membangunkan negeri Sabah. Mereka tidak mahu terlibatkan diri dalam menentang penyerahan.
Kesimpulannya, penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat sebarang batang daripada penduduk. Tidak memahami, kerana mereka tidak memahami tujuan, tidak memahami. Tadilah, kesukaran kita nak gabungkan tadi, kesukaran nak gabungkan penduduk ya, kerana pelbagai etnik. Gelombang kebangkitan nasionalis Sabah berlaku apabila British memperkenalkan langkah berkerajaan sendiri. Okey. Alright. Okey, kesimpulannya gerakan penduduk tempatan membantah pelaksanaan MU di Tanah Melayu. Okey, ini keseluruhan lah. Tapi kalau kita lihat di Sabah tadi, penentangannya kurang. Kurang lah, tak ada penentangan sangat ya. Jadi itu saja untuk hari ini penyerahan di Sabah. Jadi cikgu harap nanti kita akan buat dalam buku juga. Okey, Assalamualaikum dan bye bye.